اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita sedang berada pada siri 123, masih lagi dalam tajuk berkenaan tentang solat sewaktu peperangan ataupun solat ketika mana dalam situasi dan keadaan ketakutan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis-hadis berkenaan tentang salatul khauf menunjukkan bahawa salatul khauf mempunyai lebih daripada 16 cara. Dan Nabi SAW pernah menunaikan salatul khauf pada 10 tempat yang berbeza, kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka kata Imam Nawawi pada hasyiah beliau, bahawa dalam bab ini akan ada 4 hadis utama. Maka hadis yang pertama kita akan baca nanti adalah hadis Abdullah bin Umar. Kemudian hadis Ibnu Abi Hasmah pada baris yang keempat. As-Sani, hadis Ibnu Abi Hasmah. Kemudian yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian yang keempat adalah juga hadis Jabir bin Abdullah. Maka ada 2 riwayat Jabir dan juga ada beberapa riwayat yang lain. Maka Imam Nawawi ringkaskan dahulu kepada kita supaya kita mudah faham bahawa dalam bab ini dinukilkan pada waktu itu beberapa cara solatul khauf. Yang pertama dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar kita baca bahawa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu hadis Abdullah bin Umar. Terus baca. Maka cara solatul khauf Nabi yang dinukilkan oleh Abdullah bin Umar, ini selalunya Nabi buat waktu perang. Tapi dalam apa pun situasi ketakutan yang lebih daripada biasa, maka boleh melakukan solatul khauf. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat 2 rakaat. Kerana pada waktu itu Nabi dalam permusafiran. Dan Nabi SAW telah bahagikan tentera baginda kepada 2 pasukan. Ada pasukan A dan ada pasukan B. Maka Nabi SAW telah mula solat 1 rakaat dengan pasukan A. Sementara pasukan B pada waktu itu menghadap ke arah musuh agar musuh tidak menyerang. Maka Nabi solat 1 rakaat dengan pasukan A. Pasukan A ni dia tak habis solat lagi, dia baru solat 1 rakaat. Dia pergi ke tempat pasukan B, pasukan B akan datang kepada Nabi dan dia akan solat bersama dengan Nabi. Maka rakaat yang kedua untuk Nabi, rakaat yang pertama untuk mereka. Maka Nabi SAW bagi salam. Maka dua pasukan ni belum selesai solat. Dan kemudian mereka pada waktu itu habiskan solat mereka sendiri-sendiri. Sama ada sendiri-sendiri ataupun pada waktu itu mereka habiskan berkumpulan namun tidak bersama dengan Nabi SAW. Masing-masing hanya 1 rakaat dengan Nabi dan Nabi habiskan solat baginda dan Nabi tidak menunggu. Tidak kumpulan 1, tidak kumpulan 2. Jelas ke jelas? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca riwayat ini. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Shalla Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatul khauf, solat secara khauf bi ihda taifataini rak'ah, dengan setiap satu daripada 2 kumpulan sebanyak 1 rakaat. Wa taifatul ukhra, maka Nabi solat dengan kumpulan pertama dalam keadaan kumpulan yang kedua muwajihatul adu
mereka sedang menghadap ke arah musuh supaya musuh tak menyerang hendap. Thumma sarafu. Kemudian kumpulan pertama ini mereka akan beredar. Beredar ke mana? Wa qamu fi maqami ashabihim. Mereka akan berdiri pada tempat teman-teman mereka muqbilina 'alal adu, menghadap ke arah musuh. Dan mereka ni pun tak habis solat lagi, baru habis solat 1 rakaat. Wa jaa ulaika, dan datanglah kumpulan yang kedua yang tadi menjaga musuh. Summa shalla bihimun nabiyyu rak'ah. Nabi mengimamkan mereka solat 1 rakaat. Summa sallaman Nabi, kemudian Nabi terus memberi salam tanpa menunggu sesiapa. Summa qada haula'i rak'ah wa haula'i rak'ah. Maka kumpulan pertama akan sempurnakan sendiri 1 rakaat selepas Nabi beri salam. Begitu juga kumpulan yang kedua akan sempurnakan sendiri 1 rakaat selepas Nabi memberi salam. Jelas ke jelas? Maka ini cara pertama solatul khauf. Dia ada total 16 cara. Cuma Imam Muslim tak kongsikan semua. 1943 baca. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus 1944. Maka daripada Abdullah bin Umar, masih lagi hadis Abdullah bin Umar. Beliau berkata Nabi SAW telah menunaikan salatul khauf fi ba'di ayyamih, pada sebahagian daripada peperangan baginda. Faqamat ta'ifah, maka telah berdirilah kumpulan pertama bersama dengan Nabi. Nabi bahagikan 2 kumpulan. Wa ta'ifatun, dan kumpulan kedua bi'izail adu, berdiri setentang dengan musuh supaya musuh tak menyerang mereka waktu solat. Fasalla billadzina ma'hu rak'ah, maka Nabi telah menunaikan salat dengan kumpulan yang bersama dengan baginda 1 rakaat. Dan kumpulan ni dia belum habis solat lagi. Summa zahabu, dia solat 1 rakaat dengan Nabi, dia pun beredar pergi. Waja'al akharun, dan datanglah kumpulan yang kedua. Fasalla bihim rak'ah, Nabi mengimamkan mereka juga dengan 1 rakaat. Summa qadatit ta'ifatani rak'ah, kemudian kedua kumpulan ini akan menyelesaikan 1 rakaat berbaki sendiri-sendiri. Wa qala Ibnu Umar, telah berkata Abdullah bin Umar, fa idza kana khaufun, apabila ketakutan ataupun peperangan akthar, menjadi lebih teruk, lebih dahsyat daripada itu, fasalli, maka tunailah kamu akan salat rakiban, dalam keadaan menunggang, au qaima, ataupun dalam keadaan berdiri, tumi'u ima'an, dalam keadaan memberi isyarat pada waktu itu. Maka kalaulah solat syiddatul khauf, salatul khauf belum mula perang lagi, belum mula perang, maka musuh pun tak menyerang lagi, cuma musuh dah sampai, maka itu salatul khauf. Salat syiddatul khauf Allah ceritakan dalam suratul Baqarah, firman Allah, wa in khiftum, dan jika kamu berada dalam keadaan yang amat-amat takut kerana sedang berperang, maka sedang berperang tak boleh nak buat apa, mesti kena perang. Maka Nabi SAW, Al-Quran berfirman, farijalan, maka solatlah dalam keadaan berjalan, farijalan au rukbana, ataupun solatlah dalam keadaan menunggang unta, walaupun ketika berada dalam solat fardu. Maka solat fardu boleh duduk atas unta, sebab ini adalah solat syiddatul khauf. Jelas ke jelas? Terus selalunya syiddatul khauf ni semasa tengah berperang. Salatul khauf selalunya sebelum berperang. 1945. Okey, ini adalah cara solat yang kedua daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sebentar. Okey, cara yang kedua ni kita boleh lihat secara ringkas pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Maka hadis Jabir menukilkan yang mana Nabi SAW akan bahagi 2 kumpulan. 2 kumpulan.
Dan dua-dua kumpulan ini berada di belakang Nabi SAW, berada di belakang Nabi. Dan pada waktu itu situasi ini sesuai kenapa? Sebab pada waktu itu musuh berada di antara mereka dengan kiblat. Mereka menghadap kiblat dan di antara mereka dengan kiblat ada musuh. Maka bagaimanakah cara solat? Maka Nabi SAW waktu berdiri semua ikut solat Nabi. Waktu rukuk pada waktu itu semua ikut Nabi. Namun waktu sujud yang pada waktu itu berbeza. Maka bagaimana mereka sujud? Maka bila sujud, bila Nabi dah bagi dua kumpulan. Rakaat yang pertama hanya kumpulan A yang sujud dengan Nabi SAW, kumpulan B kekal berdiri menghadap ke arah musuh supaya kalaulah musuh nak serang hendap, mereka boleh bersedia. Falamma qada as-sujud sajada saffal muakhir wa qamu. Maka apabila kumpulan pertama telah selesai sujud, maka kumpulan yang pertama ini akan berundur dan kumpulan yang kedua yang tadi kat belakang pada waktu itu akan tukar dan mereka maju ke depan. Dan mereka akan ikut Nabi SAW pada sujud yang kedua. Adakah jelas-jelas? Maka ini adalah ketika mana musuh menghadap ke arah kiblat. Dan ini adalah hadis Jabir. Cumanya Imam Nawawi kongsikan pada waktu itu riwayat Abdullah bin Abbas. Maka ini pun boleh dikira sebagai salah satu cara solatul khauf. Kata Imam Nawawi, jumpa tak pada baris yang ketujuh tu? Okey, wa hadis Ibn Abbas. Maka ini kita boleh kira sebagai cara yang ketiga. Hadis Abdullah bin Abbas sama macam Jabir. Musuh dekat arah kiblat, Nabi bahagikan dua kumpulan. Cuma dalam riwayat Abdullah bin Abbas, lakin laisa fihi taqaddum as-saf wa ta'akhur al-akhar. Dia tak ada nak bertukar-tukar saf, dia kekal je. Nabi solat pada waktu itu dengan semua mereka waktu berdiri sama, waktu rukuk sama. Cuma waktu sujud, kumpulan pertama sujud dengan Nabi rakaat pertama. Kemudian kumpulan yang kedua akan sujud dengan Nabi pada rakaat yang kedua. Dia tak ada nak tukar-tukar saf. Maka tak ada tukar-tukar saf, maka itu riwayat Abdullah bin Abbas. Ada tukar-tukar saf, itu adalah riwayat Jabir bin Abdullah. Jelas ke jelas? Terus baca hadisnya tadi. Dah baca dah sanad dia. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, syahidtu ma Rasulillah. Aku telah bersama dengan Nabi SAW salatul khauf, salah satu daripada salatul khauf yang Nabi pernah kerjakan. Fasaffana saffain, maka kami telah melakukan dua saf. Saffun khalfa Rasulillah, dan satu saf berada di belakang Nabi SAW. Wal adu bainana wa bainal qiblah, dalam keadaan musuh berada di antara kami dan kiblat. Fakabbaran Nabi, maka bila Nabi bertakbir, wa kabbarna jami'ah, kami semua bertakbir dengan Nabi. Waktu berdiri, semua solat sama-sama dengan Nabi, kedua-dua kumpulan. Summa raka'a, kemudian Nabi rukuk, wa raka'na jami'ah, kami semua kedua-dua kumpulan rukuk dengan Nabi. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk, kemudian Nabi SAW mengangkat kepala baginda daripada rukuk, dan kami pun mengangkat kepala kami daripada rukuk. Summan hadara bis sujudi was-saffu alladhi yalihi, kemudian Nabi turun untuk sujud. Was-saffu di sini maksudnya bersama dengan saf yang menyusuli ataupun yang berhampiran dengan Nabi. Maka ada dua pasukan. Pasukan A akan sujud dengan Nabi SAW pada rakaat pertama. Pasukan yang kedua buat apa? Wa qama as-safful muakhar, pasukan yang di belakang yang kedua kekal berdiri fi nahril adu, menghadap kepada musuh. Fi nahril adu, pada baris yang ketiga. Apakah maksud nahril adu? Ai fi muqabalatil adu. Falamma qadan Nabi, apabila Nabi SAW dah selesai sujud rakaat yang pertama, wa qama as-safful ladzi, dan telah berdiri saf yang berhampiran dengan Nabi, wan hadara, dan kemudian sujud sendiri saf yang pada waktu itu di belakang. Maka bila berdiri saf yang pertama, saf yang kedua ni akan sujud sendiri. Dan kemudian bila kedua-duanya telah berdiri, summa taqaddama wa qama as-saffu alladhi yalih wa hadara as-saffu al-muakhar, dan saf yang kedua pasukan B, mereka pun telah sujud sendiri-sendiri. Wa qamu, dan mereka pun telah berdiri. Summa taqaddama as-saffu al-muakhar wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam. Maka dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dia tak macam Abdullah bin Abbas. Dia berlaku pertukaran
posisi. Maka pasukan yang tadi dah ikut sujud dengan Nabi, mereka kena undur ke belakang. Pasukan yang tadi mereka jaga musuh waktu pasukan pertama sujud, mereka maju ke depan. Mereka tukar posisi dalam solat. Jelas ke jelas? Summa raka'an Nabi. Kemudian Nabi SAW rokok dan semua pasukan tentera Nabi rokok. Ini rakaat kedua. Summa rafa'a ra'sahu minar rokok. Nabi mengangkat kepala baginda daripada rokok. Wa rafa'na jami'ah. Dan kami pun mengangkat kepala kami daripada rokok. Summa hadara bis sujud. Kemudian bila Nabi SAW turun untuk sujud, maka Nabi akan turun sujud bersama dengan pasukan kedua, allazi kana muakhara, yang sebelum ini berada di belakang pada rakaat yang pertama. Wa qama as-safful muakhar, dan kekal berdiri pasukan yang berada di belakang, fi nuhuril adu, menghadap musuh. Falamma qadan Nabi, apabila Nabi SAW telah selesai sujud, was-safful ladzi yalih, begitu juga telah selesai sujud saf yang berada berhampiran baginda, in hadara safful muakhar bisujud, barulah akan sujud sendiri saf yang berada di belakang. Fasajadu, mereka akan sujud. Summa sallaman Nabi, kemudian Nabi memberi salam. Wasallamna jami'ah, dan setiap daripada kami pun memberi salam. Kata Jabir, kama yasna'u harasukum, sebagaimana pengawal-pengawal kamu melakukan salat ketika mana bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Mereka akan sujud sendiri-sendiri ketika mana pemimpin yang mereka jaga dah bangun daripada sujud. Jelas ke jelas? Okey. Ini pun hadis Jabir bin Abdullah, lebih kurang sama. Baca. Kita cuma baca awal dia. Terus. Maka dalam riwayat ini ada penambahan, perang ini berlaku dengan siapa? Maka daripada Jabir, beliau berkata, Ghazawna, kami telah memerangi bersama dengan Nabi SAW pada waktu itu sekelompok kaum min Juhainah, daripada kabilah Juhainah. Faqataluna, maka kabilah Juhainah telah menyerang kami qitalan syadida, dengan serangan yang dahsyat. Falamma sallaina adh-dhuhra, apabila kami telah selesai zuhur, qala al-musyrikun, berkatalah orang-orang musyrik daripada kabilah Juhainah, law milna alaihim, sekiranya kita boleh menyerang mereka, mailatan, dengan satu serangan dahsyat, laqtata'nahum, pasti kita boleh menghancurkan mereka. Fa akhbara Jibril, maka Jibril telah maklumkan kepada Nabi SAW perkara tersebut. Fa dzakara dzalika lana Rasulullah, maka Nabi SAW telah menceritakan kepada kami seraya bersabda. Sabda Nabi, innahu sata'tihim salatun wa qalu, dan Nabi SAW telah menceritakan kepada mereka. Wa qalu di sini fa'ilnya adalah kabilah Juhainah yang musyrik tadi. Maka kabilah Juhainah telah berkata, innahu sata'tihim, sesungguhnya akan datang kepada orang Islam ini satu solat yang mereka lebih cinta daripada anak-anak mereka. Fa akhbara, lebih cinta daripada anak-anak mereka. Falamma hadratil asar, bila masuknya waktu asar, berkata Jabir, saffana saffain, Nabi telah menyusun kami menjadi dua saf. Wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah, dalam keadaan orang-orang musyrik berada di antara kami dan kiblat. Maka dalam riwayat ini cuma ada penambahan, pada waktu itu Nabi SAW dimaklumkan oleh Jibril yang musuh merancang untuk mereka diserang kalaulah mereka solat seperti biasa. Baca sampai habis, bakinya adalah sama. Hadis yang sebelum ni faham kan? Okey, jadi baca je hadis ni sebab lebih kurang sama. Maka Jabir menerangkan pada waktu khusus sebagaimana tabi'in mereka tak faham. Maka kata Jabir, bagaimana pengawal-pengawal khalifah. Sebab zaman dulu, khalifah pada waktu itu mereka yang jadi imam. Maka bagaimana pengawal-pengawal khalifah yang menjaga khalifah yang sedang jadi imam, pemimpin yang sedang jadi imam. Maka bila pemimpin tersebut sujud,
mereka tak sujud, mereka kekal berdiri. Bila pemimpin tersebut dah berdiri, barulah pengawal-pengawal ini mereka akan sujud. Maka di situlah Jabir menyebut seperti mana solat pengawal-pengawal yang menjaga pemimpin dan khalifah pada zaman mereka. Maka secara ringkasnya riwayat Jabir bin Abdullah, maka setiap kumpulan daripada dua kumpulan, mereka akan berdiri bersama dengan Nabi, rukuk bersama dengan Nabi, i'tidal bersama dengan Nabi. Bezanya hanyalah ketika mana sujud. Dan kenapa begini? Sebab musuh pada waktu itu berada dekat arah kiblat, maka mereka tak perlu nak menghadap ke arah berbeza. Kiblat pun kena hadap, musuh pun kena hadap, tak perlu. Maka berbeza cara solat Nabi SAW. Jelas ke jelas? Riwayat yang seterusnya, riwayat Sahal bin Abi Hasmah. Ini yang kita dah sebutkan tadi. Maka apakah riwayat Sahal bin Abi Hasmah? Cek balik Syarah An-Nawawi pada baris yang keempat. Maka bagaimanakah riwayat Sahal bin Abi Hasmah? Maka dalam riwayat ini menunjukkan salla bi ta'ifatil ula rak'ah wa thabata qa'imah fa atimmu li anfusihim. Maka Nabi SAW bahagikan dua pasukan juga. Maka Nabi SAW akan salat dengan pasukan yang pertama 1 rakaat. Dan pasukan yang pertama akan bersama dengan Nabi sepanjang rakaat pertama Nabi. Mereka takbiratul ihram dengan Nabi, berdiri, membaca surah, mereka rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud bersama dengan Nabi, sehinggalah mereka bangun bersama dengan Nabi rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, apa Nabi buat? Nabi tak terus solat macam biasa. Nabi tunggu. Pada rakaat yang kedua, Nabi tunggu. Dan kumpulan yang ini, mereka akan solat sampai mereka punya solat habis. Nabi kekal berdiri. Mereka pun baca surah, baca Fatihah. Rakaat yang kedua, rukuk rakaat yang kedua, i'tidal rakaat yang kedua, sujud rakaat yang kedua. Dan Nabi masih kekal berdiri rakaat yang kedua. Sebab Nabi nak tunggu pasukan yang kedua yang sedang menjaga musuh. Jelas ke jelas? Maka pasukan yang pertama ni dihabiskan terus solat sampai habis. 1 rakaat dengan Nabi, rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Maka mereka pun ambil senjata pergi gantikan sahabat-sahabat yang sedang menjaga musuh tadi. Maka pasukan yang kedua ni datang. Dan mereka pada waktu itu join Nabi, rakaat kedua Nabi, rakaat pertama mereka. Maka Nabi SAW solat dengan mereka seperti biasa. Ketika Nabi SAW berada dalam tahiyat akhir, Nabi akan tunggu mereka sampailah mereka selesai solat. Nabi akan tunggu dan Nabi akan memberi salam bersama-sama. Maka pasukan pertama dapat takbiratul ihram dan 1 rakaat dengan Nabi. Pasukan yang kedua dapat 1 rakaat beserta dengan salam dengan Nabi SAW. Jelas ke jelas? Baca riwayat dia. Maka daripada Sahal bin Abi Hasmah, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat bersama dengan para sahabat baginda fil khawf, sewaktu ketakutan, iaitu sewaktu peperangan. Fasaffahum, maka Nabi SAW telah menyusun mereka di belakang baginda menjadi 2 saf. Fasalla billadzina yaluna rak'ah, maka Nabi SAW telah menunaikan solat dengan orang yang berada dekat dengan baginda 1 rakaat, maksudnya kumpulan pertama. Summa qama, kemudian Nabi berdiri untuk rakaat kedua. Falam yazal qa'imah, dan Nabi terus menerus berdiri untuk rakaat yang kedua. Hatta sallal ladzina khalfahum, sehingga telah selesai orang yang kumpulan pertama ini solat di belakang Nabi sendiri-sendiri. Summa taqaddamu, kemudian mereka akan maju ke depan berhampiran dengan musuh. Wa ta'akhkhara, dan akan berundur orang-orang yang pada waktu itu yang berada di depan mereka. Maka Nabi tunaikan solat 1 rakaat dengan setiap orang. Summa qa'ada, kemudian Nabi, bolehlah. Summa qa'ada, kemudian barulah Nabi duduk dan Nabi tunggu dalam duduk sehingga Nabi selesai. Sehingga selesainya solat orang yang ketinggalan 1 rakaat tadi, kemudian barulah Nabi SAW memberi salam sama-sama. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka ini riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Cuma Imam Nawawi tak nukilkan dalam syarah tadi.
riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Sebentar. Maka ini riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Lihat kepada baris yang ke 246. Wa qad thabata hadza fi sahih an Abi Musa Al-Ash'ari. Maka riwayat ini sebenarnya daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Okey, terus baca riwayat dia. Maka daripada seorang sahabat yang pernah solat salatul khauf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum dzatir riqa', pada hari peperangan Zatul Riqa'. Maka beliau berkata, anna ta'ifatan, bahawa sesungguhnya satu kumpulan akan membuat saf di bersama dengan baginda. Wa ta'ifatun, dan saf yang kedua, pasukan yang kedua akan berdiri menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'hu rak'ah. Maka Nabi SAW akan menunaikan solat bersama dengan kumpulan pertama 1 rakaat. Thumma thabata qa'imah, dan kemudian Nabi kekal berdiri. Wa atammu li anfusihim, dan kumpulan ini menyempurnakan rakaat kedua sendiri-sendiri. Kemudian mereka akan berlalu, lalu mereka membuat saf pada waktu itu di hadapan musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, dan pasukan yang tadi menjaga musuh, mereka akan datang solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihimur rak'atal lati baqiyat. Maka Nabi mengimamkan mereka dengan 1 rakaat yang masih berbaki. Summa thabata jalisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal duduk, dan mereka ini memberi mereka menyempurnakan solat sendiri-sendiri. Bila tiba waktu salam, Nabi akan memberi salam bersama dengan mereka. Maka riwayat Abu Musa Al-Ash'ari ni sama dengan riwayat siapa? Riwayat Abu Musa ni sama dengan riwayat siapa? Sama dengan riwayat Sahal bin Abu Hathmah radhiyallahu taala anhu. Terus maka ini riwayat Jabir yang kedua, berbeza. Maka dalam riwayat ini macam mana cara Nabi buat salatul khauf? Nabi solat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sama juga Nabi bagi 2 kumpulan. Maka Nabi SAW solat dengan satu kumpulan A to Z, 2 rakaat. Nabi bagi salam, mereka bagi salam. Kumpulan kedua datang, Nabi SAW solat lagi sekali. Pada waktu itu 2 rakaat daripada awal sampai akhir dan bagi salam. Jelas ke jelas? Maka ini cara riwayat yang kedua Jabir bin Abdullah tentang salatul khauf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aqbalna, kami telah datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna, sehingga adalah apabila kami berada di tempat yang dikenali Zatul Riqa'. Qala, maka berkata perawi, kunna idza ataina ala syajarah, adalah kami ketika mana kami datang ke sesuatu pokok yang mempunyai teduhan yang banyak. Dhalilah maksudnya teduhan yang banyak. Taraknaha, kami akan biarkan pokok tersebut untuk Nabi SAW. Dan para sahabat akan mencari pokok yang lain, tempat yang lain. Faja'a rajulun minal musyrikin, maka datang seorang musuh daripada kalangan musyrikin dalam keadaan pedang Nabi SAW mu'allakun bisyajarah, sedang tergantung pada pokok tersebut. Fa'akhadha sayfa nabiyillah, maka orang musyrik ini telah ambil pedang Nabi SAW. Fakhtaratah, mengeluarkannya daripada sarung dan berkata kepada Nabi SAW, atakhafuni, adakah kamu takut kepadaku sekarang wahai Muhammad? Maka Nabi bersabda, la, tidak. Maka dia bertanya lagi, faman yamna'uka minni, siapakah yang boleh menghalang aku daripada membunuh kamu? Maka Nabi SAW bersabda, Allah yamna'uni minka, Allah boleh menghalang aku daripada dicederakan olehmu. Qala, berkata perawi, fatahaddadahu ashabu Rasulillah, maka para sahabat Nabi SAW telah mengancam untuk menyerangnya jika dia membunuh Nabi SAW. Maka dia pun berkata fa'aghmada saifa, maka dia pun menyarungkan semula pedang ke dalam sarungnya, wa allaqah, dan menggantungkannya semula. Maka Nabi SAW bersabda, fanudiya bis salah, maka telah dilaungkan azan untuk solat. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat bagi setiap kumpulan 2 rakaat
thumma ta'akharu, kemudian mereka berlalu pergi, fasalla bi ta'ifatil ukhra, datang kumpulan yang kedua, Nabi imamkan mereka 2 rakaat, fakana li Rasulillah, maka Nabi tunaikan 4 rakaat dan para sahabat menunaikan 2 rakaat. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pada baris yang keempat. Maka pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, wa kana Nabi, maka solat Nabi SAW yang kedua itu adalah solat nafil bagi Nabi dan solat fardu bagi makmum. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahawa jawazi solatil muftarid, boleh untuk solat fardu di belakang orang yang sedang solat nafil. Sebab solat Nabi yang kali kedua tu solat nafil, Nabi dah solat fardu sekali. Maka boleh untuk solat fardu di belakang imam yang sedang menunaikan solat sunat. Jelas ke jelas? Baca. Beliau pernah solat bersama dengan Nabi SAW salatul khauf, kata Jabir. Lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat 2 rakaat dengan setiap satu daripada 2 kumpulan. Maka Nabi solat 2 rakaat dengan kumpulan pertama sampai habis. Nabi solat lagi 2 rakaat dengan kumpulan kedua sampai habis. Fasalla, maka Nabi SAW telah menunaikan salatul khauf 4 rakaat, sementara setiap kumpulan hanya menunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang salatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah. Dan salatul Jumu'ah bermula dengan riwayat menerangkan berkenaan tentang mandi Jumaat. Mandi Jumaat. Lihat daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Waqtalafal ulama'u fi ghuslil Jumu'ah. Jumpa tak? Maka ada yang mengatakan mandi Jumaat itu adalah wajib. Adalah wajib. Dan inilah juga pandangan sebahagian daripada para sahabat dan juga mereka yang zahiriyah. Pandangan yang kedua adalah pada waktu itu menyebut annahu sunnatun mustahabbah, bahawa mandi Jumaat itu adalah sunnah yang dituntut dan ianya tidaklah wajib. Baca hadis. Baginda Nabi SAW bersabda, apabila berkehendak salah seorang daripada kamu untuk mendatangi solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, wa huwa qa'imun 'alal mimbar, dalam keadaan Nabi sedang berdiri di atas mimbar. Nabi bersabda, Nabi berpesan, man jaa'a minkumul jumu'ah, barang siapa di antara kamu yang ingin datang menunaikan solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Maka ini bukanlah perintah untuk wajib, tapi untuk galakan dan sunnah. Nabi galakkan untuk mandi ketika mana nak datang solat Jumaat. 1953 dan 54, baca sampai habis. Terus lebih kurang sama. Terus maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama huwa yakhutub, ketika sedang berkhutbah An-Nas di hadapan manusia yaumal Jum'ah, pada hari Jumaat. Dakhala rajulun, telah masuk seorang lelaki. Dan lelaki ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Maka dia datang lambat. Fanadah,
Sebab waktu itu Umar bin Khattab sedang berkhutbah, dah habis dah azan. Fanadah, maka Umar bin Khattab telah menyeru, ayyatu sa'atin hadhi, jam berapa ni baru nak datang? Faqala, maka sahabat itu menjawab, inni syughiltu, sesungguhnya aku telah disibukkan hari ini. Falam anqalib, maka aku tidak sempat pulang kepada keluargaku. Lalu aku mendengar azan, falam azid, maka tidak aku tambah daripada hanya berwuduk. Maka Umar bin Khattab pun tegur, wal wudu'u aidan, dan itu pun hanya wuduk sahaja. Wa qad alimta, dalam keadaan kamu mengetahui bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk bila ghusl mandi. Tapi itu je Umar bin Khattab tegur. Nak menunjukkan mandi tu tak wajib. Sebab kalaulah wajib, Umar bin Khattab akan suruh sahabat ini balik. Tetapi nak menunjukkan mandi tidaklah wajib pada hari Jumaat. Cuma Nabi galakkan, Nabi tekankan. 1956 baca. Maka sedang Umar bin Khattab menyampaikan khutbah pada hari Jumaat. Izdakhala Uthman, maka masuklah Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan sampai lambat. Fa'arrada bihi Umar, maka Umar bin Khattab telah mengisyaratkan dengan kata-kata kepadanya. Maka Umar bin Khattab berkata, ma balu rijal, apakah yang berlaku kepada sebahagian orang, yata'akharun, yang suka untuk melewatkan selepas mendengar azan. Lewat datang ketika mana mendengar azan. Sedang khutbah, Umar bin Khattab berkata, maka Uthman bin Affan menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu, saya tidaklah melebihkan sewaktu aku mendengar azan, antawadda'tu, bahawa aku terus berwuduk dan datang. Summa akbaltu, aku terus datang. Maka Umar bin Khattab berkata, al-wudu'u aidan, wuduk pun kamu hanya buat wuduk sahaja tanpa mandi. Alam tasma'u, adakah kamu tidak mendengar Nabi SAW bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ah, apabila salah seorang daripada kamu datang untuk solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Jelas ke jelas? 1958 nak menerangkan bahawa setiap yang baligh dituntut untuk mandi Jumaat. Terus maka digalakkan mandi pada hari Jumaat wajibun, dan ini adalah wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim di sini sama ada memberi maksud baligh. Maka kalaulah muhtalim di sini memberi maksud baligh, maka wajib di situ sebagai terjemahan penekanan. Tapi kalaulah muhtalim diterjemahkan sebagai orang yang melihat sesuatu dalam mimpi dan keluar air maninya, maka wajib di situ memberi maksud hakikinya, iaitu orang itu wajib untuk mandi hadas besar. 1958 kita sambung nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada jam 3 petang nanti insya-Allah.